Hai guys, terima kasih sebab sudi lagi mengikuti video saya pada kali ini. Saya Zahid dan hari ini saya akan kongsikan tentang apa itu ayat perintah. Di akhir video ini anda semua akan tahu perbezaan ayat perintah. Sebab apa? Kegunaan ayat perintah ni bukan setakat dalam peperiksaan, bukan setakat ketika menulis, tetapi ketika berbicara, ketika bercakap, ketika berkomunikasi. Okey, kalau anda semua tahu macam mana nak gunakan ayat perintah, insya-Allah nanti kalau kita bercakap dengan orang, kita berkomunikasi dengan orang, tak ada lagi masalah dan tak ada lagi istilah kurang sopan. Nampak tak? Ini pentingnya kenapa kita perlu tahu bezanya ayat perintah. Okey? Jadi, apa itu ayat perintah? Ayat perintah ialah satu ayat yang dituturkan ataupun diucapkan dengan tujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Nampak tak? Kita nak suruh orang, okey? Kita nak suruh orang tu buat sesuatu. Okey, nampak tak? Kita nak cakap dengan orang supaya ada tindakan daripada orang tu. Itulah ayat perintah. Okey, nama pun perintah. Kita perintahkan seseorang. Jelas Okey, jadi ayat perintah terbahagi kepada 4. Okey, yang pertama ayat suruhan, yang kedua ayat larangan, yang ketiga ayat silaan dan yang terakhir ayat permintaan. Jadi jom kita tengok perbezaan 4 ayat ni. Belakang saya ada nota tentang ayat-ayat perintah. Kita pergi yang pertama. Ayat suruhan. Okey, apa tu ayat suruhan? Ayat suruhan merupakan satu ayat yang diucapkan atau dituturkan oleh seseorang untuk memberi perintah atau arahan. Nampak Suruhan ni untuk perintah atau arahan. Okey, jadi kebiasaannya untuk ayat suruhan ni kata ganti nama diri kedua biasanya digugurkan. Kita tengok contoh yang pertama. Pergi dari rumah ni, tanda seru. Ingat ada tanda seru. Pergi dari rumah ini. Tak ada kata ganti nama diri, betul? Tetapi kata ganti nama diri kedua okey, boleh juga dikekalkan atau diselitkan dalam ayat untuk mewujudkan unsur penegasan. Maksudnya ayat ni macam garang sikit lah. Okey, kita tengok. Pergi kamu dari rumah ini. Nampak tak? Bila kita dah ada kata ganti nama diri, kita dah tunjuk dia. Okey, jadi kat situ ada unsur penegasan sikit. Okey, dan kalau kita nak lembutkan ayat suruhan ni, ada partikel lah. Okey, pergilah kamu dari rumah ini. Okey, jadi kalau biasa kita dengar orang cakap pergilah kau dari sini, menjerit ataupun unsur nada, ada unsur ataupun nada dia yang tinggi, tak sesuai sebenarnya. Okey, di mana sebenarnya partikel lah ni, bila ada ayat lah dalam ayat tu, untuk ayat suruhan, dia untuk melembutkan ayat. Jadi faham tak kenapa orang selalu salah guna ayat suruhan? Okey, jadi kat sini kita betulkan. Okey, pergilah kamu dari rumah ini. Jangan jerit, tapi cakap dengan baik. Sebab ini partikel lah ada unsur untuk melembutkan ayat. Alright. Jadi seterusnya kita pergi kepada ayat larangan. Apa itu ayat larangan? Ayat larangan ni sebenarnya ayat yang diucapkan oleh seseorang untuk menegah seseorang melakukan sesuatu. Maksudnya untuk melarang lah. Okey, seperti jangan, usah dan tak usah. Ini merupakan antara perkataan yang digunakan dalam ayat larangan. Jangan, usah dan juga tak usah. Kita tengok contoh ayat dia. Jangan ambil harta orang. Okey, nampak tak kat situ ada penegasan sikit, macam garang, sebab dia melarang. Okey, tetapi sama juga dengan ayat suruhan. Okey, kita nak lembutkan ayat tu, kita ada partikel lah. Janganlah ambil harta orang. Nampak tak? Perasan? Okey, ayat ni biasanya digunakan dengan betul. Contoh mak-mak selalu marah, jangan ambil barang orang. Contoh. Tapi bila dia marah adalah janganlah ambil barang orang, kan tak baik. Nampak tak? Dekat sini ayat digunakan dengan betul lah kebiasaannya. Okey, jadi seterusnya selain daripada jangan, usah dan juga tak usah, okey, ada perkataan lain juga yang digunakan dalam ayat larangan ni, seperti dilarang. Okey, dilarang ni tak boleh tambah partikel lah untuk melembutkan ayat. Okey, kita tengok contoh dilarang merokok. Nampak tak ada penegasan? Dilarang merokok. Dilarang merokok di kawasan sekolah. Contoh cikgu cakap. Betul tak? Okey, so nampak dekat situ macam garang sikit.
Tapi bila dia nak lembutkan ayat dilarang ni, okey, dia akan tambahkan perkataan harap. Okey, contoh cikgu cakap, harap awak semua jangan merokok dekat kawasan sekolah. Okey, harap jangan merokok di kawasan sekolah. Nampak tak? Dia macam memujuk sikit. Dia larang tapi dengan baik. Dekat sini sebenarnya nada dan intonasi berkait rapat. Okey, itu sebabnya pemilihan perkataan sangat-sangat penting. Okey, sometimes ataupun kadang-kadang bila orang pilih perkataan contoh macam ayat suruhan ni tadi, pergilah ni sepatutnya lembut tapi dia cakap dengan kasar. Okey, tapi dekat sini alhamdulillah lah, so far memang kebanyakannya betul. Okey, di mana dilarang partikel untuk melembutkan dia ialah tambah harap. Okey, jadi ingat lepas ni cakap dengan orang guna nada dan juga guna perkataan yang betul. Fikir dulu sebelum cakap. Alright? Jadi seterusnya ayat silaan. Okey, ayat silaan ni sebenarnya ayat yang diucapkan untuk menjemput atau mempersilakan seseorang. Okey, jadi dekat sini biasanya ayat dia diguna sila atau jemput. Okey, lepas guna sila atau jemput tu, dia kena ada kata kerja. Kita tengok contoh. Sila serahkan borang tersebut. Okey, jemput makan. Nampak tak? Selepas perkataan tu ada kata kerja, mesti diikuti kata kerja. Ataupun bahasa mudahnya, belakang perkataan tu ada kata kerja. Faham tak? Okey, jadi ayat silaan ni lembutlah kebiasaannya. Okey, seterusnya kita pergi kepada permintaan. Permintaan ni sebenarnya ayat yang diucapkan untuk memohon permintaan ataupun pertolongan. Biasanya kalau kita nak minta tolong ni, ayat mesti lembut betul. Tak adanya kita minta ayat kasar-kasar. Alright? Seterusnya, perkataan yang digunakan dalam ayat ni ialah minta ataupun tolong. Okey, minta ataupun tolong. Kita tengok contoh. Minta kamu semua bertenang. Nampak Dengar macam salah, tapi sebenarnya betul. Okey, sebab apa? Bila kita ni dah terbiasa dengan ayat tu daripada kecil, kita dibesarkan dengan ayat-ayat tu, kita rasa ayat tu betul. Sedap dengar, tapi sebenarnya salah. Itulah bahasa Melayu. Jangan ingat dengar sedap dah betul. Tak semestinya. Kadang-kadang kita dengar macam tak sedap itulah sebenarnya betul. Okey, seterusnya, tolong tutup lampu sebelum kamu tidur. Nampak tak? Perkataan tolong. Okey, bila kita contohlah, saya cakap awak, tutup lampu sebelum tidur. Mesti awak rasa macam, dia ni minta tolong tapi ganas betul. Cuba saya cakap betul. Haikal, tolong tutup lampu sebelum tidur. Nampak tak? Lembut je. Orang minta tolong tu rasa macam, okey, tak apa, saya tolong. Pap, tutup lampu. Nampak tak? Okey, jelas kan? Okey, kebiasaannya untuk ayat silaan dan juga ayat permintaan ni tak ada unsur negatif. Okey, jadi itu sebabnya ada setengah ayat diguna salah. Seperti mana? Sila jangan merokok di kawasan ini. Salah Sila jangan merokok di kawasan ini. Dah sila tapi larang pula. Nampak tak? Okey, sebab sila ni tak ada unsur negatif. Seterusnya, permintaan pun sama. Okey, di mana minta jangan bermain di kawasan ini. Nampak tak? Awak nak minta tapi awak nak larang. Jadi dia ada unsur yang agak kontra dekat situ. Okey, seterusnya, tolong pun sama. Okey, tolong jangan ambil barang saya. Nampak tak? Ayat tu pun sebenarnya salah. Okey, dia ada gabungan unsur negatif dengan positif. Jadi tak sesuai dan salah dalam satu ayat. Okey, jadi jelas tak? Alright, lepas ni kita tengok latihan. Anda semua dapat bezakan ke tak? Jom. Okey, dekat belakang ni ada 6 jenis ayat. Kita tengok satu-satu. A, jangan buang sampah di sini. Ayat apa tu? Saya bagi 5 saat untuk jawab. Okey, yang A ni, sorry. 1, 2, 3. Okey, dekat belakang saya ada 6 jenis ayat yang kita tak tahu dia ayat apa. Okey, jom kita tengok satu-satu. A, jangan buang sampah di sini. Ayat jenis apa ni? Adakah ayat larangan? Adakah ayat permintaan? Adakah ayat silaan ataupun ayat suruhan? Okey, kita tengok. Ada jangan kat sini. Jadi apa? Ayat
larangan. Jadi I ialah ayat larangan. Okey, yang kedua, sila serahkan buku-buku latihan anda. Terang lagi bersuluh. Ada sila dekat sini. Selepas sila, ada pula serahkan. Ingat ayat silaan mesti diikuti oleh kata kerja. Jadi ini ialah ayat silaan. Okey, jelaskan. Yang ketiga, awak siapkan tugasan itu sekarang. Okey. Awak rasa ni ayat apa? Okey, dekat sini kita tengok dia tak ada sila, dia tak ada jangan, dia tak ada tolong, dia tak ada minta, dia tak ada dilarang. Jadi dekat sini ialah ayat suruhat. Okey, yang keempat, tak usah ganggu budak yang sedang menangis itu. Apa dia punya kata kunci dekat sini? Tak usah. Jadi ayat larangan. Okey, jelaskan. Okey, ini merupakan ayat larangan. Okey, kita tengok yang ni. Tolong buang sampah ke dalam tong sampah. Okey, nampak tak ayat dia macam manis je. Okey, baik je. Okey, tolong. Jadi ini ialah ayat permintaan. Okey, dan yang terakhir, ni kita selalu dengar. Jemput makan kuih mojito, kata Farid kepada tetamunya itu. Okey, dekat sini ada perkataan jemput dan selepas tu diikuti oleh makan. Okey, ingat jemput ataupun sila diikuti oleh kata kerja. Jadi ayat silaan. Mudah kan? Stay tune dengan kami dan saya harap kita akan jumpa lagi di video yang akan datang dengan lebih lagi info-info yang menarik yang mungkin keluar dalam peperiksaan. Ingat, betulkan yang biasa dan biasakan yang betul. Okey, jangan lupa subscribe, like dan komen dekat YouTube channel kami ataupun follow social media kami itution.my ataupun di laman web kami itution.my. Okey, sekian, wabillahi taufik. Kita jumpa lagi di video akan datang. Bye.